Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi malam ni setelah lama saya tak muncul, ramai bertanya bila nak muncul, dan hari ni pula Yang Berhormat Datuk Zahid Hamidi membuat kenyataan mengatakan bahawa UMNO melakukan gencatan senjata. Jadi ramai sahabat-sahabat pada malam ni hadir untuk bertanyakan soalan-soalan, dan saya rasa mungkin hadirin hadirat yang berada di rumah juga sudah pun bersiap sedia dengan pelbagai soalan. Bolehlah dikemukakan di dalam ruangan komen supaya insya-Allah boleh saya beri pencerahan dan pandangan-pandangan dalam bentuk bacaan politik dan mungkin pandangan peribadi daripada saya. Jadi silakan saudara Wan. Okay. Assalamualaikum Dok. Salam. Okay, Dok. Sebelum kita pergi kepada soalan-soalan yang lain, Okey. ramai netizen tanya bila UMNO nak tarik diri dari PN sebenarnya. Bila UMNO nak tarik diri? Ya. Okey, saya rasa dengan keputusan yang diambil oleh Datuk Seri Zahid Hamidi hari ini, sudah jelaslah bahawa dalam keadaan negara berhadapan dengan COVID hari ini, maka keputusan untuk menarik diri daripada kerajaan secara ringkasnya ditangguhkan. Ini mungkin disebabkan beberapa perkara, antaranya bila pihak UMNO nak mengadakan mesyuarat MT UMNO peringkat awal nak buat di Kuala Lumpur, okey. Alhamdulillah. Lepas tu dipindahkan pergi ke Pahang. Kuala Lumpur ni tuan-tuan tahulah digezetkan dalam kawasan PKPB PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dan sudah pastilah orang nak masuk Kuala Lumpur ni susah. So bila dipindahkan ke Pahang pula, nanti pula ada orang yang kecam yang mengatakan bahawa MT UMNO ni tak ikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, ada rentas negeri dan sebagainya. Jadi langkah terbaik yang diambil oleh oleh pihak UMNO ialah mengambil keputusan untuk menangguhkan mesyuarat tersebut. Jadi saya rasa tidak adalah penarikan balik daripada pihak UMNO di dalam Perikatan Nasional dalam masa terdekat, dalam masa COVID. Ni saya rasa ni langkah sementara. Ya. Betul. Jadi untuk orang kata nak desak untuk membubarkan parlimen ni macam mana tu rasa-rasanya peringkat ni? Mendesak bubarkan parlimen. Kita boleh desak, tapi last kali parlimen hanya akan terbubar sekiranya Perdana Menteri mengambil keputusan untuk memohon pembubaran. Itu pertama. Yang kedua, sekiranya ahli-ahli parlimen yang menyokong Tan Sri Muhyiddin sekarang ni secara terang-terang di halayak ramai mengumumkan mereka meninggalkan Perikatan Nasional. So kalau itu berlaku pun tak secara automatik terbubar. Dia tuanku kena panggil Tan Sri Muhyiddin, kena minta dia buktikan bahawa dia masih lagi memegang 112 minimum untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Jadi itu pun saya rasa tak mungkin berlaku dalam masa terdekat dalam keadaan kita COVID ni. Dan yang ketiga mungkin berlaku ialah pada 2 hari bulan. 2 hari bulan ni kalau misalnya mula sidang parlimen, kalau katalah ada pihak yang tak berpuas hati, mereka dah mohon mereka dah mohon nak usul supaya undi tak percaya kepada Perdana Menteri tak buat. Silap-silap mereka boleh usul supaya speaker tu ditukar. Mula-mula sidang je dia boleh usul supaya speaker tu ditukar. Itu pun boleh menyukat kekuatan Muhyiddin Yassin. Cuma dalam keadaan hari ini, bila UMNO mengambil keputusan sedemikian rupa, saya menjangkakan
2 bulan ni pun tidak akan berlaku apa-apa yang tidak akan berlaku sesuatu yang besar lah, kerana sudah pastilah akan ada pertimbangan-pertimbangan. So Datuk, Ya. kita balik ke soalan yang utama lah. Okey. Kenapa tiba-tiba UMNO mengumumkan kejahatan politik, dan pada siapakah kejahatan politik ni yang Presiden maksudkan? Gencatan politik ni sudah pastilah gencatan politik yang kita tahu bahawa sekarang ni memang ada usaha untuk menghentikan pembulian penganiayaan yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Jadi saya nampak gencatan politik yang dimasukkan oleh Datuk Zahid sudah pastilah merujuk kepada usaha untuk menarik diri daripada kerajaan Perikatan Nasional. Jadi sementara kita berhadapan dengan COVID ini, maka saya rasa apa yang dia kata gencatan politik itu maknanya macam seize weapon lah. Seize weapon ni maknanya gencatan senjata. Ceasefire. Maknanya kedua-dua pihak berhenti daripada menyerang satu sama lain, termasuklah sebarang usaha untuk menukar kerajaan. Jadi kalau benda ni berlaku, saya tak ada komen. Saya rasa itu mungkin atas pertimbangan mereka untuk sementara waktu bagi memastikan negara ni dapat kita fokus berhadapan dengan COVID-19. Tapi janganlah sebelah pihak UMNO je yang gencat senjata. Kan? Kena adil lah. Kalau misalnya UMNO gencat senjata, geng-geng PPBM ni duk balon UMNO macam biasa, kan? Maka itu bukan gencat senjata namanya. Dan kalau kita terus diam, tak cerdik lah kita. Itu dia. Betul. So maknanya kita setuju lah tu dengan kejahatan ni buat sementara demi rakyat lah. Suka tak suka, saya rasa kita terpaksa terima hakikat bahawa kita kena titik beratkan tentang soal COVID ini lebih daripada menukar kerajaan. Kerana kalau kerajaan tu ditukar, barisan kabinet pun akan ditukar. So, apa yang telah dirancang oleh kerajaan hari ini, sikit sebanyak terpaksa di reset dengan polisi baru, oleh orang baru, oleh menteri baru. So, sedikit akan ada tergencak lah. Jadi, bagi saya, kita kena terimalah keputusan yang diambil ni. Tetapi kena pastikan bahawa keputusan ini adalah keputusan sementara, dan kita harap sebaik saja COVID-19 ini selesai, mesti ada penyelesaian yang tuntas bagi kita pastikan senario politik negara ni akan lebih stabil dengan pembubaran parlimen, begitu juga dengan pilihan raya yang baru. Ini harapan saya. So Datuk, ada kemungkinan tak keputusan kejahatan politik ni dibuat atas sebab-sebab kemungkinan apa yang UMNO kemukakan syarat-syarat kepada PBBM hari itu telah dipenuhi? Berdasarkan maklumat saya rasa bukan dibuat kerana syarat-syarat dipenuhi. Kerana maklumat yang saya terima, perjumpaan enam mata antara Tan Sri Muhyiddin, antara Datuk Zahid dan juga Tuan Guru Haji Hadi berakhir dengan keadaan yang suasana yang tidak kondusif lah. Saya difahamkan sampai bila berakhir tu, Datuk Zahid beritahu dengan Muhyiddin, kau ni tak berubah-ubah lagi. So maknanya saya punya bacaan, perbincangan itu tidak capai kata sepakat, kan? Dan apa yang syarat-syarat yang diletakkan oleh pihak UMNO sudah pastilah tidak diterima oleh Tan Sri Muhyiddin. Maknanya ada kemungkinan besar lah Tan Sri Muhyiddin ni masih lagi bersifat angkuh. So saya punya pandangan peribadi, saya menyangkakan ada beberapa aspek yang mungkin menyebabkan
Datuk Zahid mengambil keputusan walaupun belum lagi mesyuarat di peringkat MT. Tapi kena ingat MT ni dia ada grup MT dia, kan? So saya tidak tahu apa yang berlaku dalam grup MT, tapi saya menyangkakan sudah pasti perkara penting macam ni sebelum dibuat oleh Datuk Zahid, dia sudah berbincang dalam grup MT. Maknanya walaupun tidak mesyuarat tetapi ada perbincangan dalam grup MT, itu juga boleh diangkat sebagai keputusan bersama. Tapi saya punya bacaan, sudah pasti sikap kendur ini ada sebab, kan? Sama ada campur tangan tuanku yang menasihati supaya Tan Sri Muhyiddin dengan UMNO berhenti daripada berbalah sementara, tunggulah selesai COVID, kan? Lepas tu barulah fikir tentang soal masa depan parti masing-masing. Itu mungkin satu kemungkinan, kan? Yang kedua, ada kemungkinan juga senario politik di Sabah itu diambil kira. Senario politik di Sabah, kena ingat apa berlaku di Sabah. Yang berlaku di Sabah ialah Muhyiddin dengan Hamzah Zainuddin cuba untuk meletakkan Musa Aman sebagai Ketua Menteri. Betul tak? Okey. Tindakan yang memulakan ni ialah tindakan Muhyiddin dengan Hamzah Zainuddin. Nak letak Musa Aman sebagai Ketua Menteri. Tetapi bila Musa Aman dah berjaya tarik adun-adun daripada warisan untuk membentuk kerajaan, apa yang Syafiee Apdal buat, dia retaliate, dia bertindak balas, dia menghadap TYT dan dia bubarkan parlimen. Jadi hakikat dia, Tan Sri Muhyiddin bertanggungjawab, Hamzah Zainuddin bertanggungjawab dan Musa Aman pun bertanggungjawab. Tetapi jangan lupa, Syafiee yang tidak mahu terima. Dulu bila dia curi orang, dia curi 6 orang daripada BN, lompat pergi ke warisan. Ketika tu bila tumbang kerajaan, kali ni orang buat balik pada dia. So dia tak boleh terima. Dan dia mengambil keputusan, walaupun dalam keadaan COVID, dia telah mengambil keputusan untuk bubarkan parlimen. So sekarang ni apa yang berlaku di Sabah ni menyebabkan PPBM dikecam, kan? UMNO yang tak pasal-pasal terpaksa terlibat dalam pilihan raya ni pun turut dikecam. Warisan pun turut dikecam. Jadi ada kemungkinan besar, saya rasa, ini pada pandangan saya lah, kalau bukan nasihat daripada tuanku, ada kemungkinan besar MT UMNO yang berbincang, mereka berbincang secara matang, mereka menjangkakan apa yang bakal berlaku sekiranya diteruskan. Sebab kalau diteruskan niat untuk tarik diri dari kerajaan jatuh, sudah pastilah pilihan pertama Muhyiddin untuk mengelakkan kejatuhan ni. Memang Muhyiddin dah dalam set dah. Dia peringkat awal dia nak buat 30 hari bulan bubar, dan kemudian 2 hari bulan bubar. Dan ada juga maklumat yang saya terima, pilihan raya boleh diada seawal 9 November. Kan? Jadi kalau benda ni berlaku, kalau katalah tuanku tak boleh nak elakkan daripada benda ni berlaku, mungkin musibah lebih besar akan menimpa Malaysia. Daripada 32 buah negara yang mengadakan pilihan raya, hanya 2 negara je yang dia buat pilihan raya, keadaan dia tak semakin teruk. Yang lagi 30 tu semua makin teruk. Jadi mungkin atas pertimbangan-pertimbangan ni, MT UMNO menasihati Presiden UMNO supaya menangguhkan. Maknanya bukanlah mereka ni dah solid menyokong Muhyiddin. Saya nampak kalau mereka ni betul-betul nak jadi hamba kepada Muhyiddin, itu memang tindakan yang tidak bijak. Tapi saya nampak lebih kepada keadaan kita kena ada taktik lah, kena ada taktik, kena ada strategi. Kalau silap strategi, kita masuk pilihan raya, orang yang terpaksa membuang undi, terpaksa turun, mereka turun dalam keadaan menyumpah kerajaan. Ini semua UMNO punya pasal tarik diri daripada kerajaan, akhirnya mereka terpaksa membuat. So ianya akan mendatangkan musibah
dalam bentuk keputusan pilihan raya. Jadi saya lebih baca keputusan yang dibuat oleh Datuk Zahid ni mungkin mengambil pandangan MT UMNO. Ya. Tok, ini soalan berkenaan dengan apa ni? Penubuhan MN ni, Muafakat Nasional. Ya. Okey, Datuk rasa adakah PBBM akan bersama dalam Muafakat Nasional? Saya terus terang saya cakapkanlah, kenyataan yang dibuat oleh Taqiyuddin, kenyataan yang dibuat oleh Anwar Musa, ini dua-dua orang ni kiblat dia bukannya Zaid Amidi ataupun Haji Hadi. Dua-dua orang ni kiblat dia ialah Muhyiddin Yassin. Kan? Ni semua report tu Hamzah Zainuddin. Jadi saya tak nak komen lah. Saya tak nak komen. Bagi saya Muafakat Nasional ni dah cantik lah, UMNO dengan PAS, kan? Seelok-elok ni janganlah ada PPBM. Kerana kalau ada PPBM, maka UMNO akan berada dalam keadaan mempunyai bilangan kursi lebih teruk daripada selepas pilihan raya yang ke-14. Lepas pilihan raya ke-14, UMNO ada 54 kursi. Kalau UMNO bersama dengan PPBM, maka UMNO akan jadi parti kecil seperti mana Gulkar di Indonesia. Sekiranya benar lah kalau berlaku lah, apa yang Datuk rasa Akaumbi ni lah dari segi penerimaan dia? Sebab saya yakin Akaumbi tak boleh terima. Akaumbi tak boleh terima UMNO kerjasama dengan PPBM, dan Akaumbi juga tak boleh terima UMNO kerjasama dengan PKR. Ini pastilah, ini pasti. So Datuk, apa ni, sudah saya Datuk lah. Ya. Berapa lama lagi gencatan ni kita jangka lah? Saya rasa gencatan ni dia akan pergi sampai setidak-tidaknya setidak-tidaknya sampai bulan Februari. Kerana saya menjangkakan sekitar bulan Mac tahun 2021 Malaysia akan berhadapan dengan kegawatan ekonomi yang amat parah. So itu sebablah saya nasihatkan menteri-menteri yang ada hari ni, bila buat keputusan, tolonglah pastikan fikir semasak-masaknya. Sebelum anda membuat keputusan, fikir apa implikasi dia pada rakyat. Kan? Jangan buat polisi-polisi yang mengarut. Contohnya macam riadah kan. Ada yang naik basikal kena saman. Betul tak? Tapi main golf, disebabkan mungkin Muhyiddin main golf, boleh pula. Betul tak? Sedangkan kalau naik bagi, ada KD belakang. Betul tak? Lagi dekat berbandingkan orang naik basikal, dia naik seorang. Kan? Tidak ada orang masuk acara sukan berbasikal ni belakang bonceng bini dia ke ataupun bonceng orang lain. Memanglah kalau mak bawa anak ataupun bapa bawa anak belakang, itu mungkin berlaku, kan? Tetapi kalau riadah yang biasa saya tengok orang ulang-alik naik basikal ni, dia orang bawa seorang-seorang. Dan saya tak fikir dia orang ni rapat sehingga kurang daripada 1 meter. So kalau kita nak buat polisi, kita pastikan polisi kita tu jangan double standard. Kan? Datuk, macam jalan kaki kan, contohnya lah. Saya nak pergi jalan kaki pun tak boleh ni. Suka tak suka kena ikut Muhyiddin Yassin. Kena main golf. Kan? Saya biasa 1 minggu 3 kali naik bukit dekat TTDI tu kan. Sekarang dah tak boleh. Bukit tu ditutup. So mana datang rasionalnya? Orang jalan kaki ni jalan kaki seorang-seorang. Kalau nak berdua pun berdua. Tapi tak perlulah jalan kaki sambil berpeluk-peluk. Betul tak? Jadi apa pasal nak halang? Mungkin buat syarat kan. 1 kali jalan kaki tu jangan lebih daripada 2 orang. Tapi orang tetap nak beriadah. So biarlah logik sikit kan. Kemudian dalam masa yang sama juga, kalau kita mengenakan syarat-syarat macam masuk ke bandar, kan? Suami isteri, kan? Suami isteri boleh 1 kereta 2 orang.
Tapi kalau dia ada anak seorang, macam contohnya aku lah, jalan mesti bawa Najib kan. Jadi mana kita nak campaknya Najib ni? Betul tak? Takkan nak suruh polis jaga, betul tak? Jadi kadang-kadang bila keputusan dibuat oleh pihak Menteri Kabinet yang sengsara ni nak menjalankan undang-undang yang pelik-pelik ni, ialah pihak polis. Tak pasal-pasal orang bertekak dengan polis. Kan? Tak pasal-pasal polis terpaksa menjalankan menguatkuasakan undang-undang yang mereka sendiri tahu tak masuk akal. Jadi benda-benda macam ni harap pihak menteri-menteri kita ni ambil kira lah sebelum membuat sesuatu keputusan. Dan jangan terlalu banyak berubah-ubah. Daripada masa ke semasa berubah-ubah. Kan? Contohnya macam itu hari. Mula-mula boleh tapau makanan sampai boleh makan sampai pukul 6 je. Dah semua orang kena ikut orang Cina. Orang Cina memang makan awal. Tapi kalau orang Melayu ni biasa pukul 8 lepas isyak ke baru makan, kan? Jadi kena munasabah. Lepas tu bila kita ubah daripada pukul 6 naik pergi pukul 10, orang akan kata kita buat U-turn. So elakkanlah daripada dicemooh oleh masyarakat. Jadi sebelum membuat sesuatu polisi tu, pastikan kaji apa implikasi dia, kan? Bila kita dah kaji apa implikasi dia, insya-Allah keputusan tu boleh lebih mudah diterima. So Datuk, Ya, ada soalan lain. Soalan daripada yang komen dalam ni. Dia kata, Datuk, UMNO ada pecah 2 grup. Betul ke? Betul nama. Saudara Samsul Amnoah. UMNO pecah 2 grup. Saya rasa parti mana pun bila dia ada kuasa, kan, dia pasti akan ada sedikit perpecahan dan ada kumpulan-kumpulan tertentu. Contohnya macam dalam PKR ada Anwar, ada Azmin. Walaupun Azmin ni hanya sekadar setiausaha sulit Anwar, tetapi bila Anwar dah lama dalam penjara, Azmin dah jadi menteri besar 2 penggal, maka akhirnya Azmin pun nak ganti bos dia. Azmin pun dah rasa dia ni lebih hebat daripada bos dia, kan? Dia merasakan dia lebih layak jadi Perdana Menteri kerana dia tak main belakang. Rupa-rupanya dia pun sama, kan? Itu je lah, kan? Sama juga dalam UMNO, kan? Saya punya pandangan simple lah, kan? Dalam PPBM pun sama juga, antara Muhyiddin bergaduh dengan apa ni, dengan Mahathir, kan? Lepas tu kena ingat juga, ada juga orang-orang PPBM beritahu kita, Datuk, balon lah si Azmin ni merosakkan nama baik. Dia orang tak setuju Azmin masuk dalam PPBM. Dia orang pun tak nak dipanggil parti semburit, kan? Tapi inilah yang berlaku, kan? Begitu juga dalam PAS pun sama juga. Bila dah bergaduh, akhirnya wujudnya PAN. UMNO lagi lah, UMNO 61 tahun memerintah. Jadi sudah pastilah bila UMNO memerintah, bila ada kuasa, bila semua orang kejar kuasa, kan, masing-masing merasakan diri mereka ni layak untuk memimpin. Bila mereka merasakan diri mereka ni layak untuk memimpin, memang akan ada keretakan. Itu sebab pada pandangan saya, saya prefer Datuk Najib untuk jadi pemimpin UMNO. Sebab apa? Sebab Datuk Najib ni, dia punya level ni jauh lebih tinggi berbanding dengan orang lain. Jadi kalau kita nakkan kestabilan dalam sesebuah parti, dia mesti nombor 1 tu jauh lebih tinggi, dihormati oleh orang nombor 2. Baru orang nombor 2 tidak cuba untuk memalam ataupun mengerjakan orang nombor 1 supaya dia boleh jadi nombor 1. Ini standard. Mana-mana parti pun sama. Kalau misalnya nombor 1 dengan nombor 2 ni agak-agak lebih kurang je, kan, maka lambat laun dia akan ada perselisihan faham. Ya tu, apa ni, kemelut politik. Okey, UMNO, dalaman UMNO sendiri makan masa terlalu lama, kita rasa. Dia tak mudah apa nak selesaikan masalah-masalah dalaman dalam UMNO tu sendiri. Lepas tu dengan musuh pun dia ada sikap apa ni, kesihan, apologetic.
pemaaf. Betul tu. Dia macam inilah. Sebenarnya kalau Presiden UMNO tu ada jawatan dalam kerajaan, dia keadaan akan berbeza. Dia bila itu sebabnya saya cakap kalau UMNO nak berunding dengan Muhyiddin, kita tak boleh letak syarat lain kecuali UMNO Perdana Menteri. Sebab hakikat dan realitinya UMNO ada 3.7 juta ahli. Kita nak jaga rakyat kita ramai. Ahli kita ramai. Ini belum kira cerita jaga rakyat lagi. Betul tak? Jadi kalau kita parti besar, kita tunduk dengan parti kecil. Lepas tu dah lah tunduk, kita bagi parti kecil jadi Perdana Menteri. Tapi jawatan timbalan Perdana Menteri pun dia tak bagi pada kita. Jadi ini menyebabkan akan wujudnya rasa tidak hormat pada Presiden, akan wujudnya rasa timbalan Presiden pun tak ada jawatan, Jadi macam mana? Jadi itu sebabnya saya kata bahawa benda ni berlaku kerana sifat membuli, sifat menganiaya Tan Sri Muhyiddin terhadap UMNO. Sepatutnya dia kena hormat. Dia kena hormat satu, kerana dia ni parti kecil tapi diberi peluang oleh UMNO yang parti besar. UMNO berbesar hati bagi laluan dia jadi Perdana Menteri. Maka sepatutnya Presiden UMNO ada tempat, timbalan Presiden UMNO ada tempat, naib Presiden UMNO semua mesti kena ada tempat. Sebab ini adalah mereka yang dipilih daripada keputusan parti. Okey. Kalau nak kata mereka ada kes, saya nak beritahu. Kes-kes diorang ni ialah pendakwaan terpilih yang dilakukan oleh musuh politik kita, iaitu Pakatan Harapan. Betul tak? Kalau misalnya mereka ni dituduh secara adil, tidak ada malicious prosecution, tidak ada pendakwaan yang berniat jahat, tidak ada pendakwaan terpilih, sekarang terbukti. Contohnya macam mana Datuk Zahid kena, Datuk Najib kena, Kunan kena, Tok Mat Maslan kena, lepas tu Azmin Ali boleh dibebaskan. Betul tak? Jadi ini nampak sangat pendakwaan terpilih. Macam mana siapa ni Esko Melaka tu, Muhyiddin ni. Ada kes SPRM boleh dilepaskan. Jadi itu sebabnya macam Hamzah Zainuddin pun sama juga. Anak dia terlibat dengan SSM punya kes 500 juta. Dilepaskan juga. So kalau nak kata pemimpin UMNO ni tak bersih, saya tak setuju. Sebab mereka ni didakwa oleh musuh. So adakah lepas ni, kalau tiba-tiba lah saya harap UMNO tak ikutlah perangai PH ni. Kalau tiba-tiba UMNO memerintah, dia buka balik kes, contohnya Muhyiddin dengan Nikaji, isteri Stanley Paul. Lepas tu dia buka pula cerita pasal anak-anak Muhyiddin dapat projek, biometric system, Bistarinet. Kemudian dia buka pula cerita tentang Hamzah Zainuddin. Kita pula dedahkan macam mana anak Hamzah Zainuddin, Faizal, boleh jadi kaya raya, boleh buka kedai kasut, jual harga kasut pun berpuluh-puluh ribu. Kalau kita buka macam tu, adakah lepas tu kita nak kata, oh pemimpin-pemimpin PPBM semuanya korup? Boleh. Tapi ada pemimpin UMNO kita tak dakwa. Tak boleh lah macam tu. Saya mengharapkan siapa pun jadi kerajaan lepas ni kena bersikap adil lah. Dan kalau boleh janganlah kita berlaku zalim. Tak kira lah pada siapa pun. Kalau misalnya kita ubah kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15, saya harap Perdana Menteri selepas tu akan reset balik. Hentikanlah political prosecution ni. Maknanya buang semua kes, lingkup ke apa, buang sekali. Semua sekali buang. Reset balik kosong-kosong. Siapa yang buat salah lepas tu barulah dibicarakan. Itu pun jangan ulang lagi apa yang PH buat. Yang musuh politik dia ada dakwa, yang kita punya tak didakwa. Tak adil,
kena adil. Jadi Datuk, apa pesan Datuk kepada Akau Umbi buat masa ni tentang Pesanan saya pada kaum Umbi buat masa ni, banyak-banyak bersabarlah. Saya tahu orang-orang rakyat ni kadang-kadang dah lemah asyik dengar cerita politik ni kan, terlalu banyak. Dan saya tengok hakikat dan realitinya hari ni. Ahli-ahli politik ni berhadapan dengan krisis keyakinan. Mereka berhadapan dengan krisis keyakinan. Itu sebab bila ada kes-kes yang melibatkan Along contohnya, orang tak pergi cari ahli politik. Orang pergi cari PPIM. Kan? Ada kes-kes orang susah, air tak ada pun sekarang ni orang dah pergi cari Abid Liu. ya, betul. So ini satu benda yang bagi saya sepatutnya ahli politik ni fikir. Dia kena fikir. Apa pasal orang cari Abid Liu tak cari aku? Betul tak? Maknanya orang dah tak yakin dengan orang politik ni. Betul tak? Ini satu benda yang boleh mendatangkan musibah kepada ahli-ahli politik. Jangan sampai pilihan raya yang akan datang, kan? Orang undi calon bebas je. Kan? Orang dah tak nak lagi undi ahli-ahli politik daripada parti. Ini satu benda yang saya rasa dah menjadi trending. Masalah jalan dia pergi cari apa? Lando kan. Masalah kilang haram dia cari Asri. Kan? Jangan sampai trend tu berterusan begitu menjadikan ahli politik ni sudah tidak relevan. Ini sangat bahaya. Okey? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.